Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini Cikgu Chong akan kongsi tentang tambah tolak pecahan. Kerana selama ini saya perasan agak ramai pelajar yang menghadapi masalah semasa tambah tolak pecahan, terutamanya apabila bergerak kepada pecahan algebra. Jadi hari ini saya akan terangkan konsep asas semasa kita tambah tolak pecahan. Selepas tu kita kaitkan konsep asas tu dengan pecahan algebra, iaitu topik yang anda akan belajar semasa bab 2 tingkatan 2. Yang pertama sekali kita imbas kembali dahulu konsep asas untuk tambah tolak pecahan ini. Jadi pertama sekali kita perlu faham dahulu apa yang dimaksudkan oleh pecahan. Jadi pecahan ini adalah sebahagian daripada sesuatu apabila dibahagikan secara sama rata. Contohnya di sini kita ada 1/2. Yang satu tu kita panggilnya sebagai pengangka. Dalam bahasa Inggeris tu kita panggilnya sebagai numerator. Dan yang bawah tu kita panggilnya sebagai penyebut atau denominator. Jadi 1/2 tu maksudnya adalah satu bahagian daripada 2. Jadi contohnya di sini bulatan tu kita akan bahagikan kepada 2 bahagian dahulu. 1/2 tu maksudnya adalah separuh ini sahaja. Jadi anda mesti kena faham dahulu maksudnya di sini. Jadi 1/2 tu maksudnya sesuatu yang penuh tu dibahagikan kepada 2 bahagian. Lepas tu 1/4 pula maksudnya adalah kita akan bahagikan bulatan tu kepada 4 bahagian dan kita ambil satu saja. Ini dipanggil sebagai 1/4. Jadi apabila kita tambah tolak pecahan tu, kita mesti kena pastikan penyebut tu perlu disamakan. Sebab kenapa? Sebab kita mesti pastikan bahagian tu adalah bahagian yang sama. Contohnya di sini 1/2 tambah dengan 1/4. Anda mesti kena samakan penyebut dahulu dengan tukarkan 2 tu kepada 4. Jadi kita di sini lihat hanya pengangka yang akan ditambah tolak. Contohnya di sini kita ada tambah dan tolak. Jadi sebelum tu saya akan lukis dulu 1/2 tu. Jadi 1/2 tu adalah ini. Lepas tu ini adalah 1/4 adalah seperti ini. Okey, jadi disebabkan kita nak tambah, kita mesti kena samakan penyebut. Jadi apa yang kita akan buat adalah 2 tu kita akan darab dengan 2. Dan semasa kita darab 2 tu, yang atas ni pun akan darab 2. Jadi kenapa ada proses seperti ini? Maksudnya adalah kita potongkan 1/2 tu kepada 4 bahagian, di mana dia menukar kepada 2/4 tambah dengan 1/4. Jadi apabila kita punya penyebut tu sama, maksudnya bahagian tu adalah sama rata. Jadi di sini macam mana kita tambah tu? Kita hanya tambahkan ada berapa bahagian? 1, 2, 3. Jadi menjadi 3/4. Jadi itulah maksudnya tambah pecahan tu. Jadi kita mesti kena tukarkan penyebut tu jadi sama supaya bahagian yang ditambahkan tu adalah bahagian yang sama. Jadi kita hanya tambahkan pengangka tu sahaja. Penyebut tu akan kekal. Penyebut tu hanya bagi tahu kita bahagian tu dibahagikan kepada berapa bahagian. Apabila dia sudah dibahagikan dengan sama rata, maksudnya kuantiti yang sama tu, lepas tu kita hanya tambahkan pengangka tu. Jadi apabila kita tolak pun sama juga. Di sini saya lukiskan 1/2. Jadi macam ni. Lepas tu 1/4 tu kita bahagikannya kepada 4 bahagian. Sekarang kita akan tolak. Jadi sama juga kalau kita nak tolak tu, kita mesti kena samakan penyebut tu. Jadi di sini menjadi 2/4 tolak dengan 1/4. Jadi kita bahagikan lagi 1/2 tu kepada 4 bahagian, iaitu menjadi 2/4. Jadi sekarang kita tolakkan satu bahagian, maka kita hanya tinggal 1/4 sahaja. Jadi itulah konsep asasnya semasa kita tambah tolak pecahan. Kita mesti kena tukarkan penyebut tu jadi sama supaya kuantitinya adalah sama rata. Lepas tu kita hanya perlu tambah tolak kita punya pengangka sahaja. Jadi inilah konsep asas yang anda mesti kena faham semasa kita tambah tolak pecahan. Jadi seterusnya saya sediakan 4 soalan sebagai latihan untuk anda cuba. Jadi ini sebenarnya adalah asas yang sangat penting daripada sekolah rendah yang anda mesti kena kuasai sebelum anda naik kepada tingkatan 1 dan tingkatan 2 tu. Jadi selepas konsep asas ni anda faham, anda sebenarnya tak ada lagi masalah untuk tambah tolak pecahan Jadi kita perhatikan soalan 1 ni, 1/2 tambah dengan 1/3.
Sama seperti tadi, kita perhatikan penyebut tu adalah lain. Maka di sini kita kena samakan penyebut. Apa yang kita buat, kita biasanya akan cuba cari adakah gandaan sepunya terkecil tu atau tidak. Jadi gandaan sepunya terkecil tu maksudnya apakah nombor yang paling kecil yang boleh jadi untuk 2 dan 3 tu. Jadi di sini yang terkecil tu adalah 6 lah. Jadi kita akan darabkan dengan sebelah. 2 darab 3, 1 darab 3. Dan ini akan darab 2 darab 2. Jadi di sini 1/2 tu adalah 3/6. Dan ini 1/3 tu adalah 2/6. Jadi tujuannya kita samakan penyebut tu adalah pastikan kuantiti atau saiz yang ditambah tu adalah sama. Lepas tu kita hanya tambahkan kita punya pengangka iaitu menjadi 5/6. Okey, seterusnya kita lihat nombor 2 pula. Jadi nombor 2 ni ada sedikit berbeza daripada soalan 1. Kalau untuk soalan 1 tu, apabila kita samakan penyebut tu, kita hanya darabkan dengan nombor penyebut yang sebelah kan. Jadi untuk nombor 2 pula, kita perasan 3 dan 9 ni, 9 ni adalah gandaan sepunya terkecil. Jadi kita tak payah darabkan 3 dengan 9 lah. Sebaliknya, kita hanya tukarkan 3 tu kepada 9 dengan darab 3. Dengan cara ini kita boleh elakkan penyebut tu terlalu besar lah. Jadi di sini kita 2 darab 3 tu jadi 6, 3 darab 3 tu adalah 9 dan tambah dengan 7/9. Jadi untuk lebih biasakan diri dengan keadaan macam ni, anda punya sifir itu kena pandai lah. Lepas tu anda akan lihat juga topik GSTK tu semasa bab 2 tingkatan 1 tu. Jadi di sini kita lihat 6 tambah 7 tu jadi 13/9. Jadi perhatikan penyebut tu memang kita tidak akan tambah tolakannya. Semasa kita tambah tolak pecahan tu, kita hanya perlu pastikan penyebut tu sudah sama. Lepas tu kita tambah tolakkan pengangka sahaja. Jadi untuk soalan 2 ni kita dapati pengangka tu lebih daripada penyebut. Maka kita mesti kena tukarkannya kepada pecahan wajar iaitu 13 tolak 9 tu adalah tinggal 4. Dan lebih tu adalah 1 di depan lah. Jadi maksudnya di sini adalah disebabkan pengangka tu lebih daripada 9, maka ada keluarnya 1 yang penuh. Lepas tu dalam lebihan tu adalah 4 bahagian lagi daripada 9 tu lah. Jadi macam tu untuk soalan 2. Jadi soalan 3 pula kita perhatikan. Soalan 3 ini kita perlu samakan kita punya penyebut dengan tukarkan 2 ni kepada 4. Jadi kita darab 2 darab 2. 1/4 tolak dengan 2/4. Selepas tu kita perasan yang pengangka depan ni tak cukup untuk ditolak dengan 2 tu. Maka kita akan pinjamkan 1 tu. Pinjamkan 1 tu kita akan darab tambah. Darab tambah tu darab mesti kedipat dahulu lepas tu baru tambah. Maksudnya di sini 1 itu akan dibelahkan kepada 4. Jadi belah 4 tu jadi 4. 4 tambah 1 jadi 5/4. Tolak dengan 2/4. Maka jawapan kita tu adalah 3/4. Jadi macam tu. Jadi ini sebenarnya adalah asas lah. Lepas tu untuk soalan 4 pula, kita lihat 3 dan 4 tu, apakah GSTK atau nombor yang paling kecil untuk dua-dua tu adalah 12 lah. Jadi kita darabkan dengan sebelah. Jadi ini kita darab dengan 3. Jadi kita dapat ni 2, 4/12 tolak dengan 1, 9/12. Jadi sekali lagi kita perhatikan yang depan tu, pengangka depan tu tak cukup ditolak oleh 9 tu. Jadi kita boleh pinjam 1 ke belakang. Jadi di sini dia akan jadi 1. Lepas tu 12 tambah 4 tu jadi 16/12. Tolak dengan 1, 9/12. Lepas tu 1 tolak 1 tu memang sudah habis. Ini sudah tak habis. Lepas tu 16 tolak dengan 9 tu adalah 7/12. Jadi inilah jawapan untuk soalan 4. Anda juga boleh tukarkannya kepada pecahan tak wajar. Lepas tu baru tolak. Dan ini sebenarnya adalah salah satu bahagian daripada bab 1 tingkatan 1 yang anda perlu pandai konsep asasnya tambah tolak pecahan tu. Jadi seterusnya kita akan kaitkan dengan tambah tolak pecahan algebra dan kita lihat manakah bahagian yang sama dan mana ada juga bahagian yang tidak samalah. Jadi di sini penyebut tu mesti disamakan dahulu sama seperti tambah tolak pecahan yang melibatkan nombor sahaja. Lepas tu hanya pengangka yang ditambah tolak. Lepas tu ada lagi satu syarat tambahan di sini
Dan selepas tu ada lagi satu syarat tambahan, iaitu untuk yang algebra ini. Anda mesti kena ingat hanya sebutan serupa sahaja yang boleh ditambah tolak. Maksudnya huruf yang sama sahaja yang boleh ditambah tolak. Jadi di sini kita perhatikan untuk contoh pertama, 1 per X tambah 1 per X. Jadi di sini per X tu ini sudah sama. Maka apa yang kita perlu buat, kita hanya perlu tambahkan pengangka sahaja, 1 tambah 1 menjadi 2 per X. Jadi konsepnya serupa macam tadi, iaitu kita perlu pastikan penyebut itu sama, lepas tu baru kita tambah tolak pengangkanya sahaja. Jadi untuk contoh yang kedua ini pula, kita perhatikan ini adalah penyebut yang berbeza. Satu penyebut tu X, satu penyebut tu adalah Y. Jadi kita mesti kena samakan penyebut kita dengan buat macam mana? Kita darabkan dengan sebelah. Jadi ini darabkan. Jadi di sini yang depan tu akan jadi Y per XY. Dan yang belakang ni YX dan XY tu adalah sama. Contohnya kita darabkan 1 darab 2 dengan 2 darab 1 tu sebenarnya hasilnya samalah. Jadi kita dapat X per XY juga. Selepas tu penyebut tu sudah sama, kita akan tambahkan pengangkanya. Jadi di sini kita pengangka tu adalah Y tambah X sahaja. Dan bawah tu adalah XY. Jadi perhatikan penyebut tu tidak akan ditambahkan. Penyebut tu hanya perlu disamakan sahaja. Selepas tu pengangka tu yang ditambahkan. Dan di sini kenapa Y tambah X tu tak boleh buat apa-apa lagi? Sebab ini adalah sebutan yang tak serupa. Maka dia tak boleh ditambah tolak lagi. Maka dia akan dibiarkan macam tu saja. Kalau anda belum lagi tahu tentang sebutan algebra ni, jangan bimbang. Anda akan belajar semasa bab 5 tingkatan 1. Iaitu anda belajar macam mana kita tambah tolak yang melibatkan huruf ni. Atau kita panggilnya sebagai algebra. Jadi seterusnya kita lihat pula soalan yang lebih rumit sikit. Jadi perhatikan untuk contoh ketiga ini. Dan ini contoh keempat. Jadi di sini kita melibatkan ungkapan algebra lah. Ungkapan algebra tu maksudnya apabila kita ada X tambah 1 ini dipanggil sebagai ungkapan. Jadi sama seperti tadi, apa yang kita perlu buat adalah kita kena samakan kita punya penyebut. Jadi di sini yang depan ni kita akan darabkan dengan X tambah 1. Jadi kita akan darabkan dengan penyebut sebelah lah. Lepas tu yang belakang ni pula kita akan darabkan dengan penyebut depan iaitu X. Ini adalah X tambah 1. Jadi kita akan darabkan dengan sebelah tu. Jadi di sini kita hanya perlu kembangkan. Jadi kembangkan tu anda akan belajar semasa bab 2 tingkatan 2 lah. Jadi di sini kita akan darab masuk. 3 darab X tu 3X. 3 darab 1 tu 3. Dan bawah tu kita akan kekalkan X dengan kurungan X tambah 1. Yang bawah ni kita tidak semestinya kena kembangkan. Jadi kita boleh biarkan macam tu saja. Okey, perhatikan di sini kita sudah samakan penyebut tu. Maka kita boleh gabungkan yang atas tu menjadi tambahkan yang atas tu. 3X tambah 2X tambah 3. Bawah tu kita tulis semula. Jadi yang atas tu, yang X dengan X tu kita panggilnya sebagai sebutan serupa. Maka anda boleh tambahkan mereka. 3X tambah 2X tu jadi 5X. Lepas tu tambah 3. Bawah tu kita tuliskan semula sahaja. Jadi kita selesai sampai tahap ini sahaja. 5X tambah 3 tu tak boleh ditambahkan lagi sebab ini adalah sebutan tak serupa. Jadi jawapannya hanya setakat sampai sini saja. Jadi kita lihat pula soalan untuk terakhir ni, iaitu melibatkan penyebut yang berbeza dan melibatkan ungkapan algebra ni. Jadi sama seperti tadi, kita akan samakan penyebut dengan diharapkan dengan penyebut yang sebelah. Jadi kita akan tuliskan seperti ini. Jadi jangan bimbang kalau kita lihat soalannya lebih rumit. Memang kita akan buat dengan cara yang sama sahaja. Jadi kita akan samakan penyebut. Lepas tu yang atas tu kita akan kembangkan. Tu 2 darab X tu 2X. 2 darab negatif 2 tu negatif 4. Lepas tu tolak 1 tu. Tolak 1 tu kita boleh kembangkan dahulu baru kita tolak lah. Supaya nanti tidak keliru sangat. Okey, jadi kita kembangkan dahulu. Ini memang adalah X tambah 2 saja sebab darab 1.
Okey, sekarang kita boleh gabungkan mereka sebab penyebut tu sudah sama. Okey, cuma yang kena hati-hati adalah ini adalah tolak, maka kita perlu gunakan kurungan. Jadi 2x tolak 4 tolak dengan x tambah 2. Jadi darab masuk ini tandanya akan berubah menjadi 2x tolak x, lepas tu tolak 4 tolak 2. Jadi macam ni. Lepas tu bawah tu kita hanya tulis semula. Yang atas tu kita boleh permudahkan. 2x tolak x tu jadi x. Negatif 4 tolak 2 tu jadi negatif 6 per x tambah 2 x tolak 2. Macam tu. Jadi cara atau konsep asas untuk pecahan algebra ni sama seperti tadi, iaitu kita perlu pastikan penyebut tu sudah disamakan. Lepas tu kita hanya boleh tambah tolak pengangka tu. Dan apabila kita melibatkan algebra, kita mesti kena ingat hanya sebutan serupa atau huruf yang sama sahaja yang boleh ditambah tolak. Jadi sekarang kita ada beberapa soalan latihan ni. Anda boleh cuba sendiri sebelum rujuk penerangan daripada video ni lah. Jadi untuk soalan 1, kita perhatikan penyebut tu. X tambah 2, X tambah 2. Penyebut tu sudah sama. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita hanya perlu tambahkan pengangkanya sahaja. Jadi selesai sudah. Jadi di sini kita tak boleh buat apa-apa lagi sebab 3 tambah x tu adalah sebutan tak serupa, maka kita hanya boleh buat sehingga tahap ini sahaja. Jadi untuk soalan 2 pula kita pun sama juga. Kita lihat x tolak 1 tu penyebut sudah sama. Maka kita boleh gabungkan kita punya pengangka tu. Dan kita perhatikan adakah pengangka kita tu ada sebutan serupa ke tidak. X tambah X, jadi dia akan jadi 2X. 2 tambah 3 tu jadi 5 per X tolak 1. Jadi sampai ini sahaja tahapnya. Jadi di sini tak boleh selesai lagi sebab 2X dengan 5 tu memang adalah sebutan tak serupa, maka sampai tahap ini sahaja. Seterusnya kita lihat pula melibatkan pecahan dengan penyebut yang berlainan. Jadi seperti biasa kita mesti kena samakan penyebut tu dengan darabkan penyebut yang sebelah. Jadi kita darabkan, dan semasa kita darab tu pastikan anda darabkan atas dengan bawah sekali ya. Jadi ini pun sama, 3 darab x dan x darab dengan x tolak 1. Seterusnya kita kembangkan dahulu dengan darabkan 5 ke dalam kurungan tu. 5 darab x tu 5x. 5 darab negatif 1 tu negatif 5. Dan di sini kalau kita nak gabungkan sekali pun boleh tambah dengan 3x sebab penyebut tu sudah sama. Jadi untuk penyebut tu kita tidak semestinya kena kembangkan, maka kita boleh biarkan dalam bentuk x darab dengan kurungan x tolak 1 lah, macam tu. Jadi 5x dengan 3x tu boleh kita selesaikan dengan tambahkan jadi 8x tolak 5, lepas tu per x kurungan x tolak 1. Maka selesailah soalan 3 ini, iaitu jawapannya tak boleh diteruskan lagi sebab atas tu sudah tidak melibatkan sebutan yang serupa, iaitu tak ada kumpulan atau sebutan yang samalah. Jadi di 8x dengan 5 tu memang adalah jenis nombor yang lain, maka kita tak boleh lagi selesaikan mereka. Jadi nombor 4 ni sama juga, kita perlu samakan penyebut tu. Jadi kita mesti kena darabkan dengan penyebut sebelah. 4 ni kena darab dengan x tambah 1. Dan bawah tu pun akan darabkan dengan x tambah 1. Dan yang belakang pula kita akan darabkan dengan 2x tambah 3. Dan disebabkan dia darab dengan 1, maka kita memang tuliskan penyebut depan sajalah. Sebab kita darab 1 tu memang sama saja. Jadi kalau anda nak darab pun boleh. Jadi kalau anda nak tuliskan seperti ini pun boleh. Kalau anda tuliskan 2x tambah 3 terus pun boleh. Jadi kita tuliskan yang bawah tu. Biasanya kita cuba untuk tuliskan penyebut tu dengan susunan yang samalah. Sama iaitu 2x tambah 3 dan x tambah 1. Biasanya kita akan tuliskan dalam susunan yang sama supaya dia adalah lebih kemas. Lepas tu kita hanya perlu kembangkan yang atas tu 4x. Lepas tu 4 darab 1 tu 4. Lepas tu yang bawah tu sebenarnya kalau kita nak gabungkan pun boleh sudah, sebab yang bawah tu memang sudah sama. Dan di sini apa yang kita kena hati-hati adalah kita ada tolak. Lepas tu kalau anda nak buat secara perlahan-lahan, anda gunakan kurungan seperti ini. Selepas tu baru anda buka kurungan.
Dan apabila you buka kurungan tu, yang negatif dengan positif tu, tanda tu kena kita ubahkan. Negatif, positif lah. Sebab ni adalah darab. Jadi 4x tambah 4 tolak dengan 2x. Negatif, positif, jadi negatif juga. Jadi anda kena hati-hati dengan tanda tu. Jadi di sini kita lihat atas tu ada sebutan serupa. Maksudnya x tu dengan x tu boleh kita kumpulkan. 4x tolak 2x tu jadi 2x. 4 tu tolak 3 tu jadi 1. Jadi kita pemudahkan tu. Okay, perhatikan penyebut tu selepas kita sudah samakan tu, kita hanya ulang salin saja yang sama. Hanya pengangka sahaja yang kena diselesaikan apabila melibatkan sebutan serupa. Dan kita akan berhenti sampai tahap ini sebab kita tak boleh lagi selesaikan. Jadi inilah konsep asas untuk pecahan algebra ni. Jadi saya harap semua mesti kena kukuhkan anda punya asas, iaitu anda mesti kena faham kenapa sesuatu pecahan tu perlu disamakan penyebut sebelum kita dapat tambah tolak, dan macam mana kita kaitkan konsep asas tu dengan pecahan algebra, iaitu sesuatu topik yang saya perasan ramai pelajar yang agak lemah, dan saya percaya kenapa lemah tu adalah konsep asas untuk tambah tolak pecahan tu belum kukuh lagi. Jadi selepas anda faham daripada video ni, saya harap anda cubalah banyak-banyak latihan supaya anda tak ada masalah untuk tambah tolak pecahan atau tambah tolak pecahan algebra ni. Jadi setakat itu sahaja untuk pengungsian kali ini, iaitu macam mana kita tambah tolak pecahan dan tambah tolak pecahan algebra ni. Saya harap video ni dapat membantu semua, terutamanya bagi mereka yang ada masalah dalam topik ini. Jadi kalau anda rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.